Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Nama saya ialah Nur Ain Syafiqah binti Muhammad Safwan, berumur 16 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rangin yang terletak di Kuantan, Pahang. Disebabkan ingin mengikut kehendak diri sendiri, tanpa disangka seseorang itu sanggup menganiaya darah dagingnya sendiri. Buku yang dipilih berjudul Mangsa Cinta karya Syasha Ali dan Rashila Nur Ain yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini diinspirasikan melalui kisah benar berunsur jenayah juvana. Mempunyai 10 bab berserta 116 halaman, novel terbitan Blend Book ini menceritakan tentang seorang gadis 13 tahun yang terlibat dengan najis dadah akibat dipaksa oleh sindiket pengedar dadah. Dia juga dipaksa menjadi pengemis di negara Thailand pada ketika itu. Seorang yang manja, ceria dan disayangi semua. Itulah gambaran yang sesuai buat gadis bernama Nadrah. Namun, semuanya bertukar 360 darjah selepas dia diculik ketika mengikuti abang ipar dan kakaknya bercuti di negara Thailand pada ketika itu. Rambut yang panjang mengurai menjadi pendek berkutu, senyuman mesra kini sinarnya lesu, mata bulat menjadi lemah dan kuyu. Nadrah tersedar daripada pengsan dan mendapati bahawa dirinya berada di dalam rumah agam dalam keadaan tangan yang terikat bersama kanak-kanak yang senasib dengannya. Nadrah menyedari bahawa dia telah menjadi mangsa culik oleh seseorang yang kononnya ingin membantu mencari abang ipar dan kakaknya yang hilang ketika berhenti untuk ke tandas semasa dalam perjalanan ke tempat percutian. Umpama mimpi ngeri, gadis 13 tahun itu menggeleng kepalanya beberapa kali agar tersedar daripada mimpi. Namun ternyata semuanya memang realiti. Sejak itu, Nadrah hidup dalam keadaan tersiksa. Dia hanya diberi makanan yang merupakan sisa daripada konco-konco sindiket itu. Tangan kanan dan kedua belah kakinya juga dipotong oleh ketua sindiket tersebut. Ibu bapa Nadrah, iaitu Encik Nordin dan Puan Raudah, sanggup pergi ke Thailand selepas mengetahui bahawa pihak polis tidak dapat membantu mencari anak bongsu mereka yang hilang itu. Namun, titik peluh mereka tidak membuahkan apa-apa hasil. Bak kata pepatah sudah jatuh ditimpa tangga. Tidak cukup dengan berita kehilangan Nadrah, kini rumah Encik Nordin dan Puan Raudah sudah hangus dijilat api akibat kebakaran. Tidak lama kemudian, anak sulung mereka iaitu kakak kepada Raudah pula mengakui bahawa dia dan suaminya ialah punca segalanya berlaku. Mereka terpaksa menjual Nadrah dan berhutang dengan Ahlung demi meraihkan majlis perkahwinan yang gah. Selepas 5 tahun, Nadrah ditemui oleh ibu bapanya ketika pasangan suami isteri itu bercuti di Thailand. Mereka amat bersyukur dengan takdir Tuhan yang tidak dapat dijangka walaupun keadaan anak mereka yang telah kekurangan sifat pada anggota badan. Bermula detik itu, Nadrah diselamatkan daripada penjenayah-penjenayah tersebut. Laporan polis telah dibuat dan Nadrah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Selepas dibawa pulang ke Malaysia, Nadrah dihantar ke pusat pemulihan kerana dirinya telah menjadi bahan uji kaji dos dadah. Pada suatu hari, Nadrah berasa amat terkejut selepas mengetahui kebenaran bahawa abang ipar dan kakaknya telah bersekongkol untuk menukarkan dirinya dengan wang demi kepentingan diri mereka. Pada awalnya, dia tidak dapat menerima kebenaran tersebut. Namun, dia menjadi lembut hati untuk memaafkan perbuatan mereka selepas Encik Nordin menasihati anak bongsunya itu. Kesimpulannya, novel ini dapat memberi iktibar kepada para pembaca, terutamanya golongan kanak-kanak, supaya sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan orang yang tidak dikenali agar dapat mengelakkan daripada mengalami nasib yang sama seperti Nadrah. Selain itu, novel ini juga dapat mengajar pembaca bahawa pentingnya keredoan dalam menerima setiap ketentuan dan pentingnya kesabaran dalam menempuhi ujian yang datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.